minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam kuliah subuh, tim kuliah subuh Samsul Debat pada pagi ini, yang mana kita membawakan topik istimewa. Sebelum tu saya ucap terima kasih ke atas penyumbang-penyumbang kepada tabung yayasan Haji Ismail, yang mana kita telah pun mula memberi sumbangan kepada mereka, kepada mereka yang memerlukan. Baru-baru ni seorang adik yang berumur 6 tahun yang memerlukan insulin satu hari. Bayangkanlah dalam satu hari dia memerlukan 4 kali insulin. 4 kali insulin. Jadi kita siapkan, kita bayar untuk suntikan 4 kali ni. Mana peralatan ni memerlukan dalam 300 lebih hampir RM400 sebulan. Jadi kita dah selesaikan untuk peralatannya selama 4 bulan sampai bulan 12. Dan dalam pada masa tu kita minta pihak-pihak yang berkenaan untuk buat satu paperwork untuk mohon daripada pihak Baitul Mal. Pihak Baitul Mal, pihak Jabatan Kebajikan, mana-mana pihak yang boleh bantu untuk sambung, untuk bantu peruntukan. Dari segi sebab kedua ibu bapanya peniaga kecil-kecilan, peniaga burger, memang sedap burger dia. Tapi apa pun kita bantu apa yang kita boleh, tuan-tuan. Mana mereka yang memerlukan. Dan baru-baru ni juga kita bantu abang seorang pakcik ni, dia seorang Allah ni, dia dah terlantar stroke dan tak ada dapat bantuan apa-apa. So kita bantulah dari segi katil untuk keperluan dia, untuk meringankan sikit bebanan yang ditanggung. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada siapa yang berhasrat untuk mendapatkan ni, sahabat-sahabat di Instagram ni, kepada sahabat yang ingin mendapatkan susu kambing Al-Am, susu kambing Al-Am, bolehlah hubungi segera. Ini harganya satu kotak RM45 saja, baik untuk yang GERD, gastrik, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas, so boleh dapatkan segera. Hari ini tuan-tuan kita akan bersiaran secara langsung secara langsung di Facebook Syamsul Amri Ismail, dan juga di Instagram, sahabat-sahabat di Instagram, dan juga tidak ketinggalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hari ini tajuk yang akan kita kongsikan adalah tentang sedekah subuh, kelebihan sedekah subuh. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya nak tanya dulu, kat Instagram boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Boleh dengar clear ke, macam jauh sangat ke? Harapnya boleh dengar lah. Macam mana, komen sikit? Kepada sahabat-sahabat di Instagram, tolong komen. Yang di Facebook macam mana, clear Facebook clear lah kot. Boleh, alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita sambung dengan kuliah kita lah. Tuan-tuan, untuk menjadi baik di sisi Allah SWT, selain daripada melakukan segala suruhan, kita juga digalakkan untuk bersedekah. Sangat digalakkan. Tak kiralah berapa nilainya, apa yang penting adalah niat untuk menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Salah satunya adalah dengan melakukan sedekah subuh. Apakah yang dimaksudkan dengan sedekah subuh dan kenapa dipanggil begitu? Ada yang kata sebelum subuh, ada juga pandangan mengatakan selepas saja pada subuh. Perkongsian hari ini saya nak kongsikan dengan anda semua, berkongsilah apa yang kita ada, bersedekah dengan apa yang kita ada, dan terutamanya dalam sedekah subuh, walaupun dengan hanya RM1. Kenapa dengan sedekah subuh? Bukan berarti kita tidak boleh bersedekah kepada waktu lain. Semua sedekah boleh, setiap waktu, setiap saat, setiap hari, setiap masa. Sama ada hari Jumaat, Isnin, hari-hari. Tetapi sedekah subuh itu termasuk dalam sedekah yang terbaik. Mengapa agaknya? Kerana kata Rasulullah, setiap subuh Allah turunkan malaikat untuk mendoakan orang yang bersedekah subuh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, gantikanlah yang lebih baik bagi orang-orang yang berinfak di subuh hari."
Sedangkan dalam satu lagi riwayat daripada Bukhari, ya Allah berikanlah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Maknanya orang yang kedekut. Sediakanlah satu tabung di rumah, tuan-tuan. Setiap kita habis selesai solat subuh, isikan sedekah di dalam tabung dan berdoalah. Niatlah dalam hati dengan terperinci untuk kemudahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini mudahkanlah pekerjaanku. Ya Allah, dengan sedekah ini aku mohon sampaikanlah pahalanya kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini tenangkanlah hati dan jiwaku supaya aku tidak emosi lagi. Sebagai contohlah, kan? Dan waktu mustajab selepas solat subuh dan sebelum waktu syuruk. Maka segerakanlah, jangan terlepas waktu syuruk. Macam sekarang ni kan, sesuai lah ni kalau siapa nak sedekah. Siapa nak sedekah, boleh sedekah, tak ada masalah. Kat tabung yayasan ke, kat tabung NGO ke, tak kisah. Buat setiap hari sehingga 30 ke 40 hari. Bila dah sampai masanya, agih-agihkan sedekah tu. Kalau kita dah kumpul-kumpul, sedekahkan kepada anak yatim, pada surau, pada masjid atau mana-mana yang kita rasakan terbaik. Yang salat subuhnya di surau atau masjid, mana negeri-negeri yang dah boleh semayang kat masjid dekat surau tu, sedekahnya boleh masuk dalam tabung surau atau masjid. Biasakan sedekah subuh walaupun cuma RM1, walaupun dilakukan RM1 tapi istiqamah, disitulah akan terdapatnya doa malaikat. Dan doa malaikat adalah mustajab di sisi Allah SWT. Amalan sedekah boleh mengeratkan silaturahim sesama insan. Semakin banyak seseorang itu bersedekah, semakin luaslah rezeki untuknya kelak. Karena itulah tuan-tuan dan puan sekalian, dalam Quran amat ditekankan betapa perlunya orang-orang yang berkemampuan untuk menghulurkan bantuan atau sedekah kepada golongan yang kurang berkemampuan. Mungkin ramai yang telah ada niat untuk membuatnya, namun masih berat untuk menjadikannya sebagai amalan harian. Yang paling mudah untuk kita lakukan adalah sedekah subuh. Sedekah subuh. Sedekah subuh ni banyak ganjaran asalkan kita ikhlas dan istiqamah. Sambil bersedekah, pasanglah niat apa saja di hati kita. InsyaAllah pasti akan Allah makbulkan. Untuk itu, mari kita cuba formula yang mungkin saya boleh kongsikan pada pagi ini. Kalau kita nak bersedekah, saya ajar ni pagi ni macam mana cara-cara yang mudah-mudah ada. Pertama, masukkan sumbangan kita, derma kita seikhlas mungkin, walaupun 50% setiap hari pada waktu subuh. Jangan miss walau sekali pun. Allah tak pandang nilai duit itu, tapi Allah pandang nilai keikhlasan pada saat kita menghulurkan sumbangan, pada saat kita memberi. Cukup sebulan dermakan ke masjid. Dan kamu kumpul tadi, kumpulkan, beri ke masjid. Anak yatim, orang memerlukan atau mereka yang sangat layak untuk menerima sumbangan. Mungkin saudara mara kita, sahabat kita dalam kesusahan, atau siapa saja yang kurang berkemampuan. Ketiga, waktu setiap kali kita menderma ke tabung subuh yang kita buat tu, lakukan sambil berdoa dengan spesifik dan jelas, serta penuh tenang dan rasa gembira. Kemudian ucapkan Alhamdulillah, penuh kesyukuran dan keyakinan. Ingat, Allah Maha mendengar. Yakinlah bahawa ganjaran daripada Allah SWT ini boleh kita hantarkan, boleh kita sumbangkan melalui rezeki yang tidak disangka-sangka, tuan-tuan. Yang mana Allah akan bagi daripada kita tak agak pun tiba boleh dapat, kan? Daripada rezeki yang tidak terbatas, tuan-tuan. Serta daripada pelbagai pintu arah, yang ini juga tidak ada yang sukar bagi Allah. Dan dialah Al-Ghani yang maha kaya, dan Al-Mughni yang maha memiliki kekayaan. Jika tak sempat sediakan tabung subuh tu, kumpulkan setiap hari, sedekahkan pada masjid surau. Dan jika bertugas di luar kawasan berjauhan dari rumah, jangan lupa, jangan kita tinggalkan, kan? Bawa duit sedekah tu masuk dalam duit tabung masjid, masuk dalam masjid dan pada surau yang kita jumpa. Dalam sebuah hadis, Nabi menggambarkan keuntungan yang bakal diraih seseorang yang rajin berinfak di pagi hari, sekaligus kerugian yang bakal dideritainya bila mana dia tidak peduli berinfak di pagi hari. Dia keluar tu habis duit dia, tapi tak kisah, kan? Yang mana hadis Nabi ini bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi, tidak ada satu subuh pun yang dialami oleh hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, Ya Allah, berikanlah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga kita boleh je nak tulis pada tabung tu, nak labelkan dekat tabung kita tu. Tulis pada tabung ni sebagai bukti, ni surau, ni tabung sedekah rumah anak yatim. Maknanya menunjukkan komitmen kita dengan amalan mulia ni, supaya kita rajin dan harus buat setiap hari. Kalau boleh tabung tu kita buat cantik-cantik, ataupun guna tin atau bekas yang cantik,
supaya kita sendiri rasa seronok dan tak sabar nak menerima untuk keesokan hari pula. Dan kita kena tahu, bila kita buat begini, kita juga secara tak sengaja akan rajin untuk bangun solat subuh. Allah, bersin pula. Kita akan rajin bangun solat subuh di awal waktu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tabung subuh pun kita boleh buat untuk keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita buat. Kita keraskan, ini tabung anak-anak. Kalau anak-anak kita berikan kefahaman untuk bersedekah dan memiliki tabung subuh masing-masing, itu lebih baik, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada keajaiban buat anak-anak kita yang akan Allah beri nanti. Kalau kita petik dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 134, Allah Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas petala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Maka ajak sahabat-sahabat kita semua sama-sama, sahabat-sahabat di Instagram, sahabat-sahabat di Facebook, kan sama-sama semua yang tengok ceramah saya ni, perkongsian saya hari ni, sama-sama kita sedekah subuh. Bukan bermakna waktu lain tak boleh sedekah, ingat cuma sedekah subuh ni special. Sebab itulah hari ni kita kongsikan hadis dan petikan surah sebagai rujukan. Sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq Al-Mughni, Maha memberi rezeki dan Maha memegang kekayaan. Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada fakir miskin, kepada orang yang susah atau mereka yang memerlukan, yang berhak menerimanya, di luar kewajipan zakat dan zakat fitrah. Itu memang dah wajib. Selain daripada itu adalah sedekah. Pemberian biarlah sesuai, kan? Sebaiknya sesuai dengan kemampuan kita yang memberi. Sedekah sebenarnya tidak harus tertumpu pada waktu tertentu maupun hari tertentu sahaja. Macam saya sebutkan tadi, waktu-waktu yang dilakukan untuk bersedekah itu sama baiknya, tidak terkecuali dengan bersedekah di waktu subuh, iaitu sedekah subuh. Sedekah subuh ni berkongsi, keluarkan harta untuk kebaikan. Bagi mereka memerlukan, mengeluarkan harta di jalan Allah dan waktunya dilakukan setelah melaksanakan solat subuh sebelum matahari terbit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedekah adalah memberikan satu kepada mereka ni, bagilah dengan ikhlas. Allah tak pandang RM1, RM2, RM3, RM5 kita bagi, tapi Allah akan memandang kepada keikhlasan dan ketakwaan kita. Keistimewaan sedekah tu subuh, maka turun je tu doa, ya Allah, hamba-Mu ini telah memulakan harinya dengan bersedekah kepada-Mu, ya Allah. Maka kau gantilah, kau kurniakanlah rezeki seluas-luasnya untuk dia hari ini, ya Allah. Allah SWT, ya tuan, kan? Bila bangunnya pagi, kita sedekah aja lepas subuh tu, kita terus sedekah ataupun kita transfer, tuan. Allah terus bagikan ganjaran yang mana malaikat tu doakan kita. Mudah-mudahan, tuan-tuan, kita akan beroleh pelbagai kelebihan, tuan-tuan dan puan-puan. Ulama Syekh Ali Jabir juga pernah menyatakan bahawa resepi daripada amalan kejayaan adalah sedekah subuh. Dan beliau menekankan hal yang sama, bahawa sedekah subuh memiliki keutamaan yang luar biasa. Disebabkan setiap waktu subuh, tugas yang diberikan Allah pada malaikat yang turun pada saat itu hanyalah untuk mendoakan orang yang berinfak di waktu subuh. Anggaran masa antara waktu subuh dengan awal matahari terbit sangat dekat, iaitu kurang daripada 1 jam kalau ikutkan. Ini bererti jika kita bersedekah selepas solat subuh, maka dalam hitungan masa 1 jam, kemudian malaikat mendoakan supaya infak sedekah kita ini digantikan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, cara Allah SWT menggantikan rezeki yang diinfakkan adalah dengan menggantikannya dalam jumlah yang berlipat kali ganda atau melebihi angka yang kita keluarkan. Adapun saya ingin menggunakan ruangan kuliah subuh pagi ini sebagai untuk kongsi cara-cara untuk kita melakukan sedekah subuh. Yang mana yang saya sebut tadi, salah satunya yang saya beritahu awal tadi apa? Kita boleh masukkan dalam tabung yang ada di masjid. Dan lepas solat subuh tu masuk dalam tabung masjid, tabung surau. Untuk lelaki boleh masukkan sendiri terus. Tapi untuk perempuan boleh pesan pada suami dia, kan? Atau pada anak lelaki dia. Kedua, kita boleh juga dengan cara kita boleh transfer, saya sebut tadi, memindahkan transfer sedekah kita melalui transfer online tepat pada waktu setelah selesai solat subuh. Sasaran transfer ni boleh diberikan kepada akaun masjid, surau, rumah orang tua, sahabat memerlukan, pertubuhan kebajikan, sosial atau apa saja pun yang dapat bernilai sedekah. Memberikan makanan kepada jiran tetangga, pondok, pusat tahfiz, rumah anak yatim atau tempat-tempat memerlukan makanan. Waktunya selesai je subuh, hantar sarapan. Contohnya, macam sekarang kan. Bolehlah kalau kita mampu lah. Kemudian memberikan sumbangan,
berupa bantuan kepada yang memerlukan betul-betul waktu selepas subuh. Dan ada pandangan kata sebelum subuh pun boleh. Kan, maknanya yang biasa saya kongsikan, ada satu adik kata sedekah sebelum subuh, dan yang keduanya kita salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi apa pun tuan-tuan, dalam banyak-banyak amalan kebaikan, akan ada manusia ketika di dunia dulu sangat berat untuk bersedekah. Namun ketika menghadapi saat kematiannya, dia merayu kepada Allah supaya ditangguhkan seketika, supaya dia dapat berbuat demikian. Nampaklah? Menerusi firman Allah yang bermaksud, dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang saleh. Surah Al-Munafikun ayat yang ke-10. Manusia hanya akan tahu kehebatan dan ketinggalan, kehebatan dan ketertinggian amalan sedekah itu selepas mereka meninggal dunia. Sedekah digambarkan satu yang sangat luar biasa. Mengikut perkiraan asas matematik, apabila 1 tolak 1, maka hasilnya adalah kosong. Bagaimanapun tidak bagi amalan sedekah, kerana perkiraan 1 tolak 1 itu akan jadi 10 hingga 700. Allah berfirman yang bermaksud, bandingan derma orang-orang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakannya bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Surah Al-Baqarah ayat 261. Demikianlah besarnya ganjaran pahala dijanjikan Allah kepada hamba-Nya yang bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Bersedekahlah, berinfaklah, tidak akan. Sesungguhnya ia tidak akan sekali menyebabkan harta seorang itu semakin berkurangan, namun ia dapat mengkayakan hati, membersihkan harta, memanjangkan usia, dan dapat melancarkan rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan dan muslimin, bagi menyelesaikan pelbagai masalah dalam kehidupan kita hari ini, sedekah adalah jalan penyelesaiannya. Secara logiknya, apabila berdepan dalam kekurangan, pasti kita mengharapkan orang lain memberikan sesuatu. Bagaimanapun perkara ini perlu diubah. Kita perlu berusaha untuk bersedekah walau dalam keadaan kekurangan, selain meyakini amalan itu menyebabkan diri kita akan memperolehi banyak kelebihan. Sebagai contoh, jadikan amalan setiap hari kita pergi masjid. Kalau tak boleh masjid, jadikan setiap pagi kita masukkan dalam tabung yang kita buat sendiri, tuan-tuan. Walaupun jumlah atau nilainya sedikit, namun kesusahan kita mengeluarkan itu yang dinilai oleh Allah SWT. Dalam satu hadis menerangkan manusia jika mereka biasa bersedekah, walaupun dengan sedikit kurma, ia mampu menghalang wajahnya daripada dibakar api neraka. Dikatakan, wujud kata pisahkanlah dirimu dengan neraka dengan separuh daripada biji kurma. Nampak tak? Selain daripada itu, tuan-tuan sekalian, apabila kita bersedih juga, kita akan cari pulang untuk bersedekah. Mudah-mudahan Allah akan menggunakan kegembiraan pada hati kita yang berduka cita itu. Lihatlah bagaimana Asma binti Abu Bakar, iaitu anak sahabat karib Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau terkenal dengan sifat pemurah, walaupun dirinya dalam keadaan tidak berkemampuan. Meskipun bapanya ahli perniagaan yang kaya raya, namun selepas berhijrah ke Madinah, Abu Bakar tidak meninggalkan sebarang harta buat keluarganya. Begitu juga dengan suami Asma, Zubair bin Awam. Beliau sangat dihormati, berjaya dalam perniagaan, namun seluruh harta dimiliki turut diinfakkan di jalan Allah. Kemurahan hati dan sifat dermawan itu akhirnya turut mengalir dan sebati dalam diri Asma. Diriwayatkan dari Qasim bin Muhammad, aku mendengar Ibnu Zubair berkata, tidak pernah aku melihat seorang wanita lebih murah hati daripada Aisyah dan Asma. Dalam hadis riwayat Bukhari ada diceritakan, pada satu ketika Asma datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak punya apa pun selain daripada dibawa pulang Zubair. Apakah aku harus bersedekah? Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Asma bersedekah dan tidak menyimpan hartanya. Kisah kemurahan hati Asma binti Abu Bakar itu sepatutnya dijadikan contoh kepada kita semua, tuan-tuan dan sekalian. Jika hendak melakukan satu kebaikan seperti bersedekah, jangan terlalu banyak berfikir atau berkira untuk melaksanakannya. Kerana amalan itu sebenarnya sangat dekat dengan nilai ketakwaan. Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran yang telah saya bacakan di awal tadi, sedekah ini kita kena segera kerjakan amal untuk mendapatkan keampunan daripada Allah, yang mana kita akan mendapat syurga yang luasnya segala langit dan bumi, meliputi segala langit dan bumi besarnya. Dan itulah orang yang mendemakan harta pada masa senang dan susah, dan orang yang menahan kemarahannya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang yang berbuat perkara yang baik. Justru setiap apa yang diperintahkan Allah itu pasti ada manfaatnya. Bila Allah menyuruh hamba-Nya melakukan sesuatu, sama ada dalam bentuk yang wajib ataupun sunat,
Walaupun pada awalnya dilihat begitu sukar, tapi jika dilakukan berterusan, pasti akan ada kemanisan akhirnya, tuan-tuan dan puan. Ingatlah, segala harta dunia yang kita pakai atau kita pegang pada ketika ini belum tentu menjadi milik kita. Yang pasti, setiap sen atau harta yang diinfakkan di jalan Allah itu akan menjadi pelaburan di akhirat kelak, di mana kebaikannya berkekalan. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja perkongsian pada hari ini. Jom kita tengok apa komen-komen pada hari ini. Tengok dekat Facebook dululah. Alhamdulillah ramai Haji Aina. Terima kasih. Dia kata Rosita binti Aspuri Itah, dia tanya. Ustaz, dia tanya. Okay, soalan tak sama dengan tajuk kita. Saya confuse apa tu sedekah, infak, derma dan hadiah. Sedekah, kita memberi di luar waktu zakat. Zakat fitrah dan zakat wajib kita. Maknanya sedekah ni satu benda pilihan kita. Kita ada kelebihan, kita ada kemampuan, kita rasa nak bagi, walaupun sikit kita bagi. Dan derma ni pula, derma adalah dalam sedekah. Derma kilat, derma apa? Derma untuk bantuan banjir, derma untuk macam contoh sahabat kita di Kedah yang sedang mengalami banjir ni, kita nak bagi, boleh, tak ada masalah. Bagilah. Kan? Hadiah pun, hadiah lah. Hadiah benda ni, hadiah tu mungkin benda, mungkin bentuk, tak semestinya bentuk duit. Kan? Dan kalau derma ni tadi, derma biasanya duit. Dan kalau orang nak bagi sumbangan, mungkin dalam bentuk barang. Kan? Dan sebagainya. Okey. Dan sebelum ni harus lepas salat ke kalau perempuan tengah ABC? Macam mana Ustaz? Maaf kalau dah bagi tahu tapi saya terpah pandang. Tak apa. Ina Diana tanya, sedekah ni harus lepas salat ke? Macam saya sebut tadi, ada pandangan kata, sebelum masuk subuh pun kita boleh bagi. Pada perempuan yang bercuti, ABC kan, Allah bagi cuti, dia datang haid, datang bulan, maka boleh je dia nak transfer online, tak ada masalah. Kan dalam masa sebelum subuh sampailah sebelum siang. Dia katakan antara subuh sebelum nak siang ni adalah tempoh dia tak sampai sejam pun. Paling lama pun sejam. So dalam tempoh tu cepat-cepat kita bagi. Itu sebab saya kata tadi, bila kita nak bersedekah ni, sekarang subuh, tak tentu kita akan disiplinkan diri kita untuk awal subuh. Kalau kita subuh lewat, kita tak dapat. Takut dah habis masa, tuan-tuan. Dapatlah pahala sedekah. Cuma kalau nak kejar sedekah subuh ni, sebab malaikat akan mendoakan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Okey, tengok apa lagi soalan. Okey, tak ada soalan dengan Pak. Okay, Aziz, terima kasih banyak semua. Nabilah Nawawi, terima kasih lama kita tak jumpa. Qawi Rozan, terima kasih. Tengok ada soalan-soalan lain tak? Okey, tak ada. Tak ada soalan dah. Kita tengok jom kita tengok IG. Apalah misai lah yang togo tu. Ajak Selepas subuh, Wak Imam Raya kata, selepas subuh saya selalu baca Quran dulu hingga terbit matahari. Adakah boleh lagi sedekah? Itu dikira selepas subuh juga Ustaz. Kalau boleh, sebelum ngaji tu transfer lah, ataupun sedekah. Lepas tu ngaji lah. Masalah kan? Terima kasih Talmu. Terima kasih banyak semua. Saya tengok sekejap Okay. Jadi amalan jangan lama dulu. Alhamdulillah, teruskan teruskan. Kalau sekal lepas subuh sama juga ke Ustaz ganjaran dia? Yelah, kalau ikutkan waktu subuh ni, selepas subuh, sebelum subuh dan sebelum siang, kita bagi. InsyaAllah pahalanya lebih, sebab yang kelebihan yang kita nak kejar adalah bila kita pagi, tuan-tuan, pagi-pagi ni malaikat, ada 2 malaikat yang dihantar. Malaikat yang dihantar untuk mendoakan. Yang buat auto deduction boleh. Sebab bila kita buat auto deduction, setiap kali dia tolak tu, kita niatkan setiap pagi tu, memang pagi kita niat, pagi esok pagi ni, bila dia didak pukul 5.30 pagi tu, makna kata tu memang sejajar dah tu. Tak ada masalah, okey je. So sekarang duit apa lagi sedekah yang boleh dibuat ketika kita berada di rumah, kita boleh aja transfer online. Kita boleh aja, contohnya lah, kita tahu ada rumah anak yatim, kita pun ada berapa ramai pelajar, ada berapa ramai budak. Kita tengok ada 30 orang, kita pun telefon Food Panda ke, GrabFood ke, kita hantarlah KFC ke, McDonald ke, hantar terus dekat apa? Hantar terus dekat rumah dia, dekat rumah kebajikan, dekat rumah anak yatim tu. Tiba-tiba dah sampai. Tapi kita beritahu lah pengetua dia ke, yang jaga rumah yang in charge kan. Jadi insya-Allah tuan-tuan. Siang tu kira bila? Tengoklah waktu syuruk masing-masing. Bila terbit matahari setempat masing-masing tuan-tuan. Okey.
Alright. Alhamdulillah, terima kasih ramai yang follow kuliah subuh kita dekat Facebook hari ni. Ramai yang follow dekat IG hari ni. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Dan oh ya, saya nak ulang sekali lagi. Siapa yang ni, ni masih sempat lagi. Okey, siapa nak ni susu kambing Al-Am? Okey, susu kambing Al-Am hanya RM45 saja. RM45 saja. Dapatkan segera semasa stok masih ada. Alhamdulillah, saya pun tak sangka dah setahun dah pun susu kambing Al-Am ni khasiat dia terbaik. Siapa yang gastrik, GERD kan, GERD, apa dia bulu hati, yang lambung, siapa sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas pun baik, yang enzima gatal-gatal boleh cuba insya-Allah. Dan yang bagusnya orang Cik Manis pun boleh minum sebab dia tak manis tuan-tuan. Insya-Allah dia lemak-lemak je. Memang best terbaik. Okey ada orang tanya ni tadi. Dekat IG ni kami tanya, Ustaz kalau kita bawa benda Ustaz nak tanya kalau kita sedekah pada mati subuh dekat menjadi sedekah subuh. Itu sedekah. Itu sedekah tu mana kita kena mendoakan. Itu kita kira mendoakan. Yang kita cerita ni kita menginfakkan harta kita. Sebab yang itu malaikat akan doakan kita. Tak kalau bawa benda haram tapi kita tak tahu benda haram. Apa hukum ni? Kalau tak tahu lain cerita. Tapi kita kalau benda tu kita tak tahu tapi kita ambil. Itu masalah. Kuah kacang. Minyak wangi ada lagi. Kuah kacang pun ada lagi. Kalau nak cepat boleh order. Tak ada masalah. Dekat nombor yang sama. Okay, Zah, kalau kita dah niat nak pergi ke masjid tapi tak dapat masuk masjid, boleh ke bagi duit sedekah subuh tu ke rumah anak yatim? Boleh. Tak ada masalah. Okay, saya nak bersedekah. Saya perempuan tak pergi masjid. Kalau saya bagi kat rumah orang tua kena berniat juga ke? Saya selalu bagi penghuni kat tempat saya kerja tu 100. Tak kisah apa. Setahu saya kalau nasihat selalu sedekah. Betul lah tu? Ya, Puan Salina cakap tu betul lah. Jadi mana kata kalau Puan Salina nak bagi kan, niatkan sedekah subuh pagi tu cakap yang ni, ataupun kita keluarkan duit, letak, ya Allah, duit ni aku niat nak sedekah kat orang tu walaupun tak kat poket. Lepas tu kita sampai nak pergi macam tu. Okay, siapa yang nak dapatkan susu, siapa yang nak dapatkan susu kambing, okey, kepada yang ni jangan lupa sekejap saya bagilah ni. Saya bagilah maklumat kepada yang nak susu kambing, yang nak order susu kambing. Okey, 011 299 724 97 atau 011 299 72 498. Okey. Okey. Siapa yang nak tu saya dah masukkan untuk Facebook pun saya dah maklumkan. Okey, boleh ambil dekat situ. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey. Ustaz, sedekah subuh ni lebih baik niatkan kepada satu doa yang diajarkan atau boleh tak ada masalah. Mintalah. Jangan tertakut. Allah ni maha luas, Allah maha kaya kan. Allah maha memiliki kekayaan. Okey, ni ada soalan ni. So, boleh tolong bagi contoh infak yang terbaik. Infak yang terbaik adalah infak yang walaupun sedikit tetapi ikhlas hati kita. Bukannya niat selain daripada Allah. Okey. Okey. Katanya solat tahajud kena buat dulu sebelum taubat. Kalau buat taubat tu solat tak sah. Pencerahan. Nolaili sebenarnya tak ada. Benda tu tak betul. Sebenarnya dalam hal ini kena ingat, apa-apa pun kita kena buat solat taubat dulu. Sebab apa kena solat taubat dulu? Sebab minta ampun dengan Allah dulu. Cuci dulu hati kita ni. Kemudian baru buat solat-solat yang lain. Sebab kita tak boleh kita tak boleh tangguh-tangguhkan taubat kita. Soalan lain ni tanya, adakah kena buat solat sunat tahajud dulu baru buat solat taubat? Solat sunat taubat boleh buat bila-bila masa. Buatlah daripada pagi, petang, malam nak buat. Bila teragak nak buat solat sunat taubat, buat aja. Okey. Kadang-kadang kita tu tengah susut dan kita sedekah ikhlas, tapi syaitan mesti dah kadang buat kita risau duit tu dan makin berkurang bila sedekah. Itu biasa. Kan? Itu biasa. Memang syaitan memang dia bisik-bisik, dia kacau-kacau kat kita kan. Bagi pantun. Bagi pantun. Pantun ampun. Buah cempedak di luar pagar.
ambil galah. Tolong tunjukkan. Tolong jolokkan. Kalau kita ini memang baru belajar kan, apa-apa setiap kali subuh pasti kita ni duduk kat depan. Maksud duduk kat depan ni maknanya kita datang awal. Dengar. Ya. Sahihkan mengenai belanja family semasa Ashura. Tak ada masalah pula. Dah hari Ashura tu hari yang baik dan kita pula bersedekah. Baguslah. Tambah poin kan? Macam tu ya. Tambah poin pahala kita. Ya. Okey. Apa lagi komen ni? Saya dah beli susu kambing tu memang sedap dan terbaik. Hidayat. Terima kasih. Ya. Dapatkan. InsyaAllah nanti order lagi tuan-tuan. Susu kambing Al-Amr. Ustaz, jawab soalan saya kat atas. Two stroke official. Alamak, apa soalan nama tadi ni? Tak sampai baca lah. So, Ustaz, kalau sedekah tak ada rumah lu, patut kita keluar bermasa ada. Ya, betul saya sebut tadi. Mana kata kalau kita contoh kita duit kita tu kita tak lagi masjid, kita tak lagi surau. Tapi kita masuk dalam tabung kat rumah kita, kita buat niat untuk masjid tu. Boleh, tak ada masalah. Kita niat ni sedekah subuh ni sedekah untuk masjid, sedekah untuk masjid. Kita takkan usik tabung tu lah. So dalam tabung tu kita terus hantar dekat. Kita hantar terus dekat masjid dengan surau bila kita rasa dah boleh nak bagi. Okey. Assalamualaikum Tuan Syamsul, mulaan pagi yang baik, sedekahlah kita selagi masih hidup. Betul. Sebenarnya ramai orang yang tak orang kata kadang terlepas pandang ini rupanya adalah tiket. Kita semua kadang nak senang kan. Nak senang ni bukan kaya-raya, nak senang tu nak lapang lah, nak rasa lega, selesa. Tapi modal tak nak keluar, tu masalah tu. Ya. Saya dah hantar send soalan kat Ustaz, tolong tengok Ustaz. Ustaz, sedekah ni boleh ke kita buat on behalf ramai orang? Contoh ibu bapa, atuk nenek, makcik. Boleh, tapi agak-agak lah. Maksudnya, kau bagi RM1 kau niat untuk 100 orang. Kau cik lah portion tu kan. Tapi kalau boleh kita bagi tu, boleh. Tak masalah. Yang ni RM1 ni aku niatkan untuk ni. Ni RM1 ni. Tu lagi cantik. RM1 untuk ni. Kita ada RM10 kan. Ada 10 orang. RM1 untuk orang ni. RM1 kita niatkan untuk orang ni. RM1 kita niat untuk orang ni. Sudah cukup 10 orang. Walaupun kita tak letak niat untuk kita, yang RM10 yang kita bagi itu tetap ada bahagian kita. Okay. Alright. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Kalau saya sedekah kat tabung yang saya jumpa, Alhamdulillah. Ustaz, macam mana kita nak tahu sedekah kita ikhlas ke tak tanpa ada rasa riak? Senang je. Bila kita buat tu, kita tak ada rasa apa pun. Malahan kita rasa benda tu tak cukup. Kita rasa tak cukup. Kita rasa benda tu macam Allah tak terima. Kita berdoa dengan sepenuhnya. Kita tak fikir berpasal manusia. Kita bagi itu bukan fikir nanti orang tak nampak aku. Kita tak fikir benda tu nak menjadikan konten dalam media sosial kita. Macam ada yang kalau sempat saya kongsi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mana sumbangan yang tuan-tuan bagi kat saya tu. Saya bagi dekat orang. Kadang-kadang sempat saya kongsi lah. Dan ada sempat kadang saya tak sempat. Kalau tuan-tuan boleh tengok ada dua sumbangan. Dalam minggu ni saja ada 2 sumbangan dah. Kita bagi mana bantuan yang kita boleh bagi lah kan. Ada yang minggu lepas saya ingat lebih daripada 10 set sumbangan kita bagi. Ada kita bagi bantuan. Ada kat Sabah Sarawak pun kita bagi bantuan. Mana yang boleh lah. Dan minta maaf kadang ada yang minta bantuan tu. Saya suruh wakil lah, sahabat-sahabat saya yang ada dekat kawasan tu suruh pergi tengok. Tengok dulu keadaan dia, apa keperluan dia. Boleh kita, bila kita betul berubah, apa boleh kita buat untuk terus istiqamah, untuk kuat hati kita berubah meninggalkan larangan. Dia sebenarnya kita kena sentiasa ingat Allah banyak. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarullah katsira. Siapa nak rahmat Allah, nak hari akhirat, maka ingat Allah banyak. Bila kita ingat Allah selalu, insya-Allah kita akan sentiasa memikirkan tak nak buat jahat, nak buat baik je. Dapatkah kita pahala baca Quran sekalinya kita cuma mendengar melalui YouTube? Itu mendengar, pahala mendengar. Ya, pahala mendengar. Ikut baca dalam hati kan, itu pahala mendengar. Tapi kalau mendengar macam tu je tapi tak fokus pun, kurang sikit pahala dia. Yang paling baik kita baca. Itu paling baik. Ya, alright. Macam mana kita nak tahu kita ni sebenarnya ikhlas bersedekah? Senang je bila kita bagi, tak kira lagi banyak kita bagi dan kita tak ada fikir manusia, ikhlas tu. Lagi banyak kita bagi dan kita fikirkan nak bantu orang dan kita tahu yang kita bagi itu tak cukup. Aku rasa tak cukup ni Allah. Ada kemungkinan, ada harapan. Itu ikhlas. Kan? Solat taubat boleh buat malam je? Tak, setiap masa. Setiap masa. Teragak nak buat solat taubat, buat lah. Sebab kita rasa kita ada dosa kan, buat lah. Kan?
Sahabat duit sekat subuh saya bagi kalau susah untuk tujuan dia keceriaan bangunan. Apa pandangan Ustaz? Sesuai lah. Dah dia memang perlukan bantuan. Dia nak ceriakan bangunan masjid, nak ceriakan bangunan-bangunan tertentu. Contoh kan. Tapi sumbangannya tak cukup. Bayangkan kita bagi sumbangan dan selagi mana bangunan itu digunakan, selagi itulah kita dapat pahala. Ya. Tak pandangan Ustaz secara keadaan WhatsApp kat nombor Ustaz ni ke boleh ke? Dekat ni, bagi dekat ni, dekat Instagram ni pun boleh insya-Allah, Okey. Seriusnya muka Ustaz, takut saya buatnya. Ustaz dah buat surprise. Surprise apa? Tak bodoh lah kau ni. Subuh kot. Bodoh yang kau takut subuh. Kau jarang bangun subuh ke apa yang kau takut mana pagi ni? Oi. Sabarlah. Ustaz, saya suka tengok macam Ustaz. Terima kasih Nazrin. Saya dah amalkan segala subuh ni hampir setahun. Alhamdulillah Ustaz memang nampak perubahan. Kan saya kata dah. Buat tu. Jangan sekat walaupun sikit. InsyaAllah Allah akan berikan rezeki berjalan yang tidak kita sangka-sangka. Okey. Saya dah sediakan tabung subuh ke rumah. Kita boleh tak sekat duit tu pada adik-adik susah beli duit tu dah banyak? Boleh. Kan saya kata tadi, kepada orang susah, orang yatim, anak-anak yatim, rumah kebajikan dan mereka yang memerlukan. Tak bolehkah sembahyang sunat witir hanya 1 rakaat saja? Untuk maklumat tuan-tuan, sahabat pernah menyatakan, salah seorang sahabat menyatakan, sesungguhnya Rasulullah telah mewasiatkan kepada aku agar jangan tinggalkan 3 perkara selagi kamu masih hidup. Pertama, jangan tinggal puasa sunat hari putih Yaumul Abid. Puasa sunat hari putih jangan tinggalkan setiap 15 hari bulan Islam kecuali hari tasyrik. Kedua, jangan tinggal solat sunat duha paling kurang 2 rakaat sehari. Dan yang ketiga, jangan kalian tinggalkan solat sunat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur. So, I'm answering. Saya menjawab tak? Jawab alhamdulillah, ya. Saya tak pandai saya tak pandai ngaji, tapi saya tetap cuba mengaji dengan menggunakan Quran digital agak-agak. Macam saya terimakah? InsyaAllah. Allah Maha mengetahui yang kita sedang belajar. Yang penting kita improvekan bacaan kita dalam mengajar Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan saya nak jauhkan segala macam fitnah akhir zaman, insya-Allah. Puan Nazilawati saya doakan yang baik-baik. Adakah solat duha boleh lakukan pada pukul 12 tengah hari? Boleh buat, tapi dah lewat dah tu. Sebab itu dah naik matahari betul tu, dia waktu duha ada waktu dia, ya. Nak tanya kalau dia solat ada waktu-waktu dia ke? Setakat ni kalau ikut kalau duha, waktu duha lah. Tak pek dia duha kau baik pukul 3 pagi tu, kan? Macam tu lah. Tapi makna kata adalah masa-masa dia. Tetapi kalau solat taubat, pada saya setiap masa kita boleh buat. Pagi nak buat, petang nak buat. Cuma biasanya kalau kita bangun malam tahajud, jangan tinggal solat taubat tu sebab dia punya feeling dia lain. Hukumnya kalau kita tak berbayar hutang seseorang yang jual beli itu adalah dadah. Apa hal nak beli dadah? Macam tu je lah. Satu perkara. Sebenarnya dalam bab dadah ni, macam mana saya nak cakap, yang ini cenia lah tuan-tuan. Dalam bab tu bertaubat dapat banyak. Saya jumpa cincin di kawasan rumah, lepas tu dijual guna duit tu untuk bagi sedekah untuk makanan pada orang kampung pada bulan puasa. Hukumnya Ustaz, yelah dah cincin tu dia tak tahu, dah sampai masa tak tahu siapa punya. Jadi dia pun nak buat macam mana? So dia jual cincin tu dan hasil dia bagi sedekah kat orang. Niatkanlah untuk pemilik cincin tu sekali. Ya. Tapi saya tak buat witir Pak Isyak, saya buat lepas tahajud taubat, tak apa ke? Iyalah itulah yang terbaik. Maknanya kalau kita dah niat nak bangun malam, memang itu solat witir ni solat sunat penutup. Ya. Okey. Kalau buat solat taubat sebelum solat subuh dapat tak boleh solat subuh? InsyaAllah dapat. Tak ada masalah. Boleh. Yang penting solat sunat. Nabi kata jangan tinggal solat sunat sebelum subuh. Nabi tak sebut pun solat sunat apa. Buatlah. Ya. Solat apa hukum baca Quran Rumi? Satu je lah. Dari segi tajwid dia susah. Kita nak tentukan. Lebih baik kita baca Quran biasa tu sebab belajar. Jangan beralasan. 10 tahun dah kau baca Rumi. Kan? Ya. Okey. Saya layan lagi 2 soalan. 2 soalan dekat Facebook, 2 soalan dekat Instagram. Boleh? Okey, Saya solat sunat taubat hari-hari lepas maghrib. Boleh tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Itu dah satu soalan.
Kalau tanya boleh tak, saya jawab boleh je. Macam tu. Okey, satu lagi soalan Instagram, cepat. Oh, ada soalan masuk. Macam mana nak sedekah untuk arwah yang tak ada? Boleh kita sedekahkan, niatkan untuk arwah, tak ada masalah. Boleh je kalau nak bagi rumah anak yatim. Yang paling baik sekali apa tau? Wakaf. Contoh kita dengar ada orang nak buang masjid, dia cari wakaf, sumbangan wakaf. Siapa nak masukkan wakaf, niatkan untuk arwah, tulis nama dia. Tak tulis pun tak apa, kita niatkan untuk dia. InsyaAllah kita pun dapat sama. Ya? Okey, tu. Selesai ya, dua untuk Instagram dah selesai. Okey, untuk Facebook pula. Assalamualaikum. Kalau seorang tu menghantar Quran setiap bulan 30 juzuk tapi jarang baca terjemahan, macam mana Ustaz? Tak apalah, dapatlah pahala baca, kan? Tapi pahala faham tak adalah, kan? Pahala faham lain pula. Dia 4 kategori. Baca saja dapat pahala, baca dan faham dapat pahala lagi, baca, faham dan hafal lagi besar pahala, baca, faham, hafal dan buat apa Allah Ta'ala suruh dalam Quran lagi besar pahala. Okey. Assalamualaikum Ustaz, kalau post susu ke Ipoh boleh ke? London pun kita post cerita Ipoh. Alah. WhatsApp dekat nombor tu. Okey? WhatsApp. Dan soalan yang terakhir dalam Facebook. Allah, kejapnya. Nanti saya tengok tuan-tuan. Esok kalau free, esok saya buat kuliah subuh lagi. Okey? Alright, saya check dulu. Okey. Ustaz, boleh ke duit dari tabung sedekah saya tukarkan dalam akaun untuk transfer sedekah online? Boleh, tak ada masalah. Yang penting bagi, ya, jangan tak bagi. Okey. Okey. Ni ada seorang tanya, Ustaz boleh ke Ustaz boleh ke wanita pakai emas untuk perhiasan dari harian harus bayar zakat tak kalau disimpan aja? Ingat zakat emas yang kita pakai ada kiraan dia. Kita tak pakai, simpan dalam bekas, ada kiraan dia. Nak tahu macam mana kiraan dia? Pergilah kat Baitul Mal, pergi surat zakat masing-masing, dia akan tolong kirakan untuk tuan-tuan muslim. Setiap negeri dia berbeza-beza, tapi dia lebih kurang sama. Dan emas tu pula, ada yang emas hiasan yang terletak je kat atas almari tu ke, kan? Kat dinding ke. Itu pun ada kiraan dia. Pastikan. Jangan sebab dia zakat, kita diseksa oleh Allah SWT. Baiklah tuan-tuan muslim, saya ucap terima kasih banyak. Okey, penutup. Apapun, jangan lupa, selagi mana kita boleh bersedekah, kita sedekah banyak-banyak. Selagi mana kita boleh tolong orang, kita tolong orang. Tema hari kemerdekaan pada tahun ni apa? Malaysia prihatin. So, kita fikirkan, siapa yang susah kat kampung aku ni? Siapa yang susah kawasan kejiranan aku ni? Kalau boleh tolong, tolong. Kalau malu tuan-tuan, cari nombor akaun ni yang kita nampak. Ada kan kawan-kawan share dalam grup WhatsApp, orang memerlukan, Pak, transfer RM1. Walaupun RM1 tuan-tuan, kita send. Okey? Baiklah tuan-tuan sekalian, itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak, seronok sangat bersama hari ni. Terima kasih ramai hari ni, alhamdulillah. Dari Instagram ramai, Facebook pun ramai. InsyaAllah yang dekat Facebook, mana yang tak sempat tengok, boleh ulang-ulang tengok balik. Mana yang kat Instagram, insyaAllah saya akan savekan dekat dalam IG. Boleh tengok sama-sama. Okey? Seronok sangat hari ni tuan-tuan. Seronok sangat. Terima kasih pada penyumbang kepada tabung Yayasan Haji Ismail. InsyaAllah kita akan terus bantu mereka memerlukan. Dan begitu juga terima kasih kepada semua yang langgan susu kambing Al-Am. Jangan lupa. Jangan lupa call. Jangan lupa call. Order segera. RM45 saja. Tidak usah postage. Okey, saya ulanglah balik. Yang sakit, yang pertama, dia baik untuk orang yang sakit GERD, gastrik, pedih hulu hati, angin lambung. Pertama. Yang kedua, baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, mak ayah yang sakit lutut, yang dah lama nak semayang pun susah. Kalau semayang dekat kursi, amalkan susu kambing Al-Am. Yang bagus, dia susu kambing, campur kurma, campur madu, tak ada bau. Tak ada bau. Dan begitu juga dia baik untuk orang yang ada enzima. Jadi juga baik untuk orang yang macam orang perempuan yang period ni, period pain, yang datang bulan tak tentu masa. Jadi insya-Allah, okey. Baiklah tuan-tuan sekalian, itu saja daripada saya. Sesungguhnya yang nombor akaun Ismail tak apa, nanti minta dengan nombor dekat nombor yang bawah tu boleh minta kan ya. Okey tuan-tuan, itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak semua. Kita jumpa lagi. InsyaAllah kalau ada kesempatan, tengok esok hari Ahad. Kalau ada kesempatan esok, kita jumpa lagi. Okey? Kita jumpa lagi tuan-tuan sekalian. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu membenci kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.